Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Tanggal 9 November 2023. Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran Wanita hari ini. Apa khabar anda di rumah? Harapnya walaupun cuaca agak mendung, hujan-hujan ni, semangat kita terus membara untuk hari Khamis ni, insya-Allah. Betul tu Fatih, dan saya kira ramai lagi di luar sana yang semangat mereka semakin membara apabila kita bakal menghadapi ataupun kita bakal ada hujung minggu yang sangat-sangat panjang. Jadi saya kira ramai di antara kita yang dah pun buat kata orang perancangan untuk bawa ahli keluarga untuk pergi bercuti dan sebagainya. Akan tetapi musim sekarang musim hujan, sebagaimana yang Fatin katakan tadi, pastikan anda rancang perjalanan anda dengan baik dan bawa sebarang ataupun segala kelengkapan yang diperlukan. Terutamanya kalau kita bawa keluarga yang ada anak kecil, yang ada orang tua, pastikan peka dengan keadaan semasa. Betul, Fatin. saya setuju sebab tadi masa kita dalam perjalanan pergi kerja pun dia macam panas, tapi dalam panas tu hujan yang lebat. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak ramal tentang cuaca ni, dan apa pun kita kena terus juga untuk selalu merujuk di portal Map Malaysia untuk kita tahu perkembangan berkenaan dengan cuaca. Tapi dah alang-alang kita bercakap mengenai cuaca ni, kita nak kata wawarkan jugalah berkenaan dengan info terkini. Jumlah mangsa banjir di Perak pagi ini kekal. Kalau boleh kita kongsikan? Ya, mangsa banjir di Perak kekal. Seramai 145 keluarga dipindahkan ke 5 pusat pemindahan, iaitu di 2 daerah, dan perkara ini tidak berubah dari malam tadi. Dan saya melalui apa yang saya baca di berita harian juga difahamkan ada juga penutupan jalan di sana. Jadi terus peka dengan arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengenai penutupan jalan ini. Betul. Supaya kita dapat rancang perjalanan kita sebaik yang mungkin. Betul. Saya rasa dilema juga kalau kita ada cuti yang panjang, tapi disebabkan cuaca dan juga keadaan sekarang ini kan, kita rasa macam nak bawa pergi mana. Kalau kita tak ada perancangan, eloklah kita cari aktiviti yang kita lakukan dekat rumah sama-sama dengan keluarga. Okey, baik, itu berkenaan dengan cuaca. Harapnya kita sama-sama saling mengingati antara satu sama lain. Kita nak sentuh juga Syira berkenaan dengan konflik saudara mara kita yang berada di Palestin. Betul, dan saban hari kita melihat kesedihan, kebuntuan dan juga hanya doa sahaja mengiringi, dan juga mungkin dalam kita berseronok dekat sini menjalankan aktiviti kita, kita juga perlu untuk sentiasa mengingat dan juga memberikan sumbangan kepada mereka. Betul tu Fatin, dan sumbangan juga boleh dibuat ke tabung Palestine Media Prima sebagaimana yang tertera di kaca TV. Mungkin kalau kita tak ada banyak ataupun kita tak ada kekuatan untuk ke sana, kita boleh hulurkan sedikit sebanyak sumbangan. Mungkin dari sumbangan ini dapatlah kita hulurkan makanan-makanan bayi ataupun untuk bantuan-bantuan untuk wanita tuala, wanita. Itu semua antara keperluan yang mungkin ada di antara kita terlepas pandang, tetapi sangat-sangat diperlukan untuk mangsa-mangsa di sana. Dan boleh hantarkan sumbangan seperti mana yang tertera di kaca TV anda ini. InsyaAllah kita harapkan krisis ini akan berakhir secepat mungkin dan juga serta-merta, insyaAllah. Okey, baik. Kita nak kongsikan juga, kalau tadi Syirah cakap cuti panjang, yang mana hari Ahad ini sempena perayaan Deepavali. Pasti persiapan pun telah dirancang dan juga pemilihan pakaian-pakaian busana juga mungkin telah dibuat. Pesta cahaya pastinya banyak ataupun berwarna-warni baju-baju oleh rakan-rakan kita nanti. Dan bercakap mengenai fashion Deepavali ini, ada sesuatu yang rakan kita ingin kongsikan. Jom kita tengok. Jom, Ain. Macam mana, Ain? Setiap perayaan sesuatu agama tidak lengkap dengan pakaian tradisinya. Dengan berbaki hanya beberapa hari sahaja lagi, penganut agama Hindu di Malaysia pastinya sedang rancak membuat persiapan untuk menyambut perayaan Deepavali yang bakal disambut Ahad ini. Tidak meriah tanpa pakaian penuh berwarna-warni dan berkilauan. Menurut pengarah Sri Kumaran Tekstil, Dr. Rajasega Mohan, 37 tahun berkata, walaupun perkembangan industri fashion semakin moden, namun pakaian seperti sari tradisional masih menjadi pilihan utama wanita berbangsa India ketika sambutan Deepavali. Memang ada sari takkan tukar langsung. Memang sari adalah pakaian orang agama India. Dan dia takkan tukar langsung, tapi sekarang ada
pertukaran sikit dekat zaman muda-muda sekarang lah. Dia suka pakai lebih modern sikit tapi masih cultural. Menurut Dr. Raja, cara pemakaian turut mengalami perubahan mengikut peredaran zaman dan boleh dikayakan dengan ratusan cara pemakaian mengikut kreativiti individu. Sekarang generation baru suka pakai sari, tapi during Deepavali also mereka suka pakai pakaian ready made macam Punjabi suit, kurti, macam orang lelaki macam saya pakai ni kurta, and untuk kanak-kanak tak boleh pakai sari. Ada juga ready made sari tapi mereka tak suka sangatlah, mereka pakai Punjabi suit, lengga, pakaian macam itulah. Kalau during Deepavali memang bahagian kanak-kanak nombor satu. Setiap family kalau tak ada duit pun mereka akan cari duit untuk beli untuk kanak-kanak. So kanak-kanak memang yang nombor satu. Ada yang ibu bapa masuk sini, kalau dia tak dapat untuk kanak-kanak anak-anak dia, dia tak akan beli untuk diri sendiri. Dia akan cari kedai lain. Berkongsi mengenai keunikan pakaian tradisional mereka, menurutnya lagi, warna dan corak bukan sahaja dititik beratkan, malah jenis fabrik juga memainkan peranan penting di dalam pemilihan kain sari. So sari dia 5,5 meter campur another 1/2 meter blouse. Full sari is 5.5 meters and another 0.5 meter of blouse material. So total 6 meters lah. Ada yang sari yang lebih mahalnya, dia ada 6.25 meter. Dia punya blouse ada lebih sikit. Ini memang semua sari sama. So Deepavali sebenarnya adalah prinsip dia, kejahatan akan dihapuskan oleh kebaikan. So cahaya akan menerangi kegelapan. So bila kita cakap cahaya menerangi kegelapan, kita dah tahu kita ada warna. So tak ada suatu particular warna untuk Deepavali. Pakaian semua memang dia bright colours, memang warna-warni. Lagi satu prinsip Deepavali untuk menyemaikan nilai-nilai positif dalam diri kita dan menjadi insan yang lebih baik lah. Ini prinsip Deepavali. Sebab itu kita pakai pakaian baru. Ibarat kata pepatah, tak lekang dik panas, tak lapuk dik hujan. Setiap kaum mempunyai adat resam, budaya dan pakaian tradisi yang tersendiri. Meskipun zaman berubah, tradisi tidak pernah luput di telan zaman, termasuk gaya dan juga fashion. Itu dia pelbagai fashion untuk Deepavali. Saya tak sabar nak tengok hashtag OOTD Deepavali 2023, terutamanya daripada Sugi kawan kita tu. Betul, saya pun. Apa agaknya tema warna dia untuk tahun ini. Baik, kita dah selesai berkenaan dengan perkongsian. Harapnya sedikit memberi inspirasi jugalah untuk anda membuat persiapan sempena dengan Deepavali yang berapa hari lagi? 1-2 hari lebih kurang lah kan? Betul. Okey, dan kita bercakap mengenai hari ini, pastinya ada perkongsian untuk anda daripada wanita hari ini. Dan ini sebenarnya tak, orang kata semua daripada kita dalam kalangan masyarakat kita ni pernah rasa. Pernah bangun pagi kita rasa kan, sebelum tidur kita terhimpap sikit, kita rasa kan, iaitu kekejangan dan juga kebas. Dan juga kebas, betul tu Fatin. Dan kalau untuk wanita pula, kalau kita mengandung, kalau Fatin pernah alami, Syira dulu waktu Syira mengandung selalu alami kejang. Dia bukan kebas, dia kejang. Kejang bahagian kaki, dia macam krem dekat bahagian kaki dengan krem dekat sekitar pinggul kita lah, tulang pinggul. Kita tak tahu juga kenapa sebenarnya perkara ini boleh berlaku dan siapa selalunya kena antara kebas dan juga kejang ini, apa beza antara kebas dan juga kejang ini. Kalau penonton di rumah ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel kita, ingin ataupun anda nak berkongsi sebarang pengalaman, anda boleh terus ke Facebook kami, ke Wanita Hari Ini, dan juga jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga di TikTok. Ya, insya-Allah kita akan panjangkan semua soalan-soalan daripada anda dan juga komen-komen anda di Facebook. Kita nak tahulah sebenarnya kita rasa macam ni kejang, sebenarnya itu kebas. Kebas kita cakap kejang kan. Kita nak tahu antara perbezaannya. Selepas ini kita akan kongsikan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pasti ramai yang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti, dan ada yang dah pun hantarkan komen-komen anda berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, iaitu kekejangan dan juga kebas. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan terlebih dahulu trivia ini yang disediakan oleh Ain. Jom kita saksikan.
Rasa kekejangan otot dan kebas di bahagian kaki serta tangan lazimnya dianggap sebagai perkara biasa dan ia sering terjadi kepada sesiapa sahaja. Kekejangan otot ialah kontraksi otot yang kuat di luar kawalan di mana ianya berlaku secara tiba-tiba, manakala rasa kebas pula adalah keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan rasa pada mana-mana bahagian anggota badan seperti hujung jari, tangan, tapak kaki, lengan serta kaki. Berdasarkan kajian oleh American Academy of Family Physicians, 60% orang dewasa sering mengalami kekejangan otot pada awal pagi atau di sebelah malam. Masalah ini dikatakan berpunca daripada kekurangan unsur mineral seperti magnesium, potasium, kalsium dan sodium serta kurangnya pengaliran darah ke kaki akibat posisi semasa tidur yang tidak baik. Meskipun kekejangan otot dan kebas adalah dianggap perkara biasa, namun simptom yang dihadapi oleh setiap individu itu tidak boleh dipandang remeh sekiranya ia kerap berlaku secara berlarutan. Persoalannya, apakah risiko lain yang boleh dihadapi kepada mereka yang mengalaminya secara berpanjangan dan bagaimana cara untuk mencegah dari berlakunya masalah kekejangan dan kebas ini? Okey, itu dia trivia. Apakah antara risiko lain sekiranya kita mengalami kekejangan ataupun kebas? Kejap lagi kita akan rungkaikan. Tapi terlebih dahulu kita nak memperkenalkan tetamu-tetamu kita di studio. Bersama dengan saya hari ini, kita nak perkenalkan Dr. Nur Faizal Ahmad Bahuri selaku pakar perunding bedah otak dan saraf Hospital Pakar KPJ Tawakal. Apa khabar doktor? Baik. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Doktor kena bersiap sedia. Banyak soalan tu daripada penonton-penonton kita. Okey, dan kawan saya di hujung sana pun ada juga nak perkenalkan tetamunya. Syira, silakan. Okey, kalau Fatin berdua di sana, saya di sini bertiga. Pastinya bersama saya adalah Encik Nabil Khairul Saleh, iaitu selaku Ketua Jabatan Fisioterapi Hospital Pakar KPJ Rawang, dan juga di sebelahnya adalah Encik Faiz. Betul. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih. Okey, baik. Bersama dengan saya adalah untuk kita tahu apa agaknya teknik senaman ataupun regangan yang boleh kita buat sekiranya kita alami kebas ataupun kejang. Tapi sebelum tu kita nak faham juga terlebih dahulu apa agaknya terma-terma yang boleh kita faham melalui discussion ataupun perbincangan kita untuk hari ini. Kita terus bersama dengan Fatin kembali. Silakan Fatin. Okey, saya pun dah tak sabar nak orang kata regangan daripada Syira. Tapi sebelum tu kita nak tanya kepada Dr. Faizal terlebih dahulu. Kalau kita bercakap mengenai kekejangan dan juga kebas ni doktor, ramai orang kata perasaan ataupun kesakitan tu sama. Tapi sebenarnya apa agaknya yang dimaksudkan dengan kekejangan dan juga kebas dan apa perbezaan antara kedua-duanya doktor? Okey. Kejang ni merujuk kepada otot. Okey. Dan kebiasaannya kita dalam bahasanya kita panggil cramp. So kejang otot ni boleh berada di kaki, di tangan, kadang-kadang boleh berada di leher. Dan dia bukanlah satu yang bahaya. Okey. Kerana kejang ni kita boleh dapat pada bila-bila masa dan terutamanya bila kita membuat aktiviti yang berlebihan. Okay. Sebagai contoh, saya nak katakan, kita pernah tengok atlet yang main sukan, main badminton, main bola. Di hujung masa perlawanan tu, dia cramp, kaki tak boleh gerak. Maksudnya dia telah menggunakan ototnya dalam secara berlebihan. Okey. Dia bukanlah satu tanda permasalahan badan. Sebab tu kalau kita tengok dia spray lah, dia letak tuam dengan ais doktor ya. Okey, bagaimana pula dengan kebas doktor? Okey. Kebas ni satu tarifannya luas di dalam bahasa Melayu. Okey. Nombor satu, kebas yang biasa kita katakan adalah kebas yang tak ada rasa. Numbness. Okey. Yang itu contohnya kita bagi bius untuk buat pembedahan supaya tidak ada rasa. Dan itu tanda di masa itu kita kata itulah kebas. Okey. Dan kebanyakan pesakit-pesakit saya yang semasa datang dia kata kebas tu adalah tingling sensation, rasa semut-semut. Ataupun ada rasa yang mengatakan pijar tangannya, ada macam ada sensasi elektrik menjala daripada tangan pergi ke hujung jari ataupun ke hujung kaki. Kebas adalah sesuatu tanda kepada penyakit.
Okey. Ya, itu kita akan bincangkan. Oh, doktor bagi tips dulu. Maksud dekat sini apa yang kita boleh rangkumkan yang mana antara kekejangan dan juga kebas. Kekejangan boleh dirawat secara berterusan ataupun dekat situ pun kita boleh rawat, tetapi kebas ni sebenarnya lebih meluas dan juga mungkin membahayakan. Ya, betul. Okey, jom kita nak bersama dengan Syirah. Mungkin ada rawatan-rawatan ataupun rutin yang perlu kita buat ataupun senaman untuk penonton-penonton kita. Syirah. Okey, baik. Kita dah faham makna kebas, kita dah faham juga makna kejang. Kita nak tahu sekarang ni, Encik Nabil, untuk kebas dan juga untuk kejang, senaman ataupun teknik regangannya berbeza ataupun macam mana? Dia regangan untuk krem ataupun kejang dan juga kebas selalunya rawatan ni sama. Sebenarnya untuk awalan tu kita akan fokus untuk buat regangan. Kerana regangan ni dia akan rasa selesa. Dia akan relaxkan balik otot-otot ataupun sakit tersebut lah. Okey, baik. Okey, Encik Faiz dah pun baring di depan kita ni. Mungkin kita boleh tunjukkan teknik-teknik yang boleh kita pelajari untuk penonton-penonton di rumah. Betul. Okey. So, untuk awal ni saya akan tunjuk cara teknik untuk kejang dulu. Okey, kejang ada yang doktor ada kata tadi berkenaan dengan ibu mengandung ataupun dengan sportsman. So, saya akan ambil yang ibu mengandung dulu. Okey, baik. Boleh, silakan. First of all, selalunya dia akan rasa kejang tu, dia akan rasa kejang ataupun tangkap dekat belakang betis ni. Betul. Okey, belakang betis ni. So bila belakang betis ni selalunya ibu mengandung tu dia akan rasa keras lah sini. Okey, tips dia first is jangan kita terus tarik je, nak luruskan balik. Okey. Kita gerakkan, kita pegang di bawah lutut ni. Okey, saya duduk. Okey, baik. Kita gerakkan dia perlahan-lahan. Kita gerakkan perlahan-lahan dulu. Alright. Kalau ada nak tuam panas ke, hot boleh. pad maksudnya? Hot pad ke ataupun minyak yang panas ke, minyak angin yang panas, kita boleh sapu kat belakang betis ni. Okey, baik. Pergerakan dia just lembut saja. Okey, baik. Dia tak perlulah laju-laju, just lembutkan, gerakkan dia dan luruskan. Okey. Tapi kena tengok juga pasangan kita tu nanti. Jangan dia dah sakit-sakit, kita tenangkan dia dulu. Okey, baik. So dia tarik nafas, tenang, and baru kita gerakkan perlahan-lahan. Perkara pertama adalah tenang. Sewaktu kita cramp ataupun kita kebas dan sebagainya. Okey, baik. Itu kalau kita ada pasangan di sebelah kita. Andai kata ibu mengandung ni suami keluar bekerja. Berlakunya kekejangan secara tiba-tiba dan dia seorang. Mungkin kita faham orang mengandung ni pergerakan dia agak terbatas. Kita nak pegang kaki ke apa, kita risau di bahagian perut. Apa boleh kita lakukan kalau kita seorang diri? Seorang diri kan. Selalu kan seorang diri ni, kalau kaki ni lurus, just pergerakan ankle saja pun memadai juga. Okey, tapi tak perlu lari juga. First, kena tenang dulu. Okey, tenang dulu dan bengkokkan gerakkan ankle perlahan-lahan. Okey, sambil tu luruskan bengkokkan sikit lutut. Okey. Lepas tu luruskan baliklah. So pergerakan ini je untuk early tackle untuk prevention sakit tersebut. Okey, untuk kita awalan lah. Okey, berapa lama selalunya untuk kita gerakkan kita punya pergelangan kaki tu? Dia untuk otot tu relax mungkin mengambil masa lebih kurang 5 minit. Untuk masa tu akan start relax lah, slowly lah. Yang penting pesakit ataupun orang yang kena tu kena tenang. Dia jangan macam tu. Okey, baik Encik Nabil. Okey, ini untuk kejang. Mungkin kita boleh masuk kebas sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu mungkin Fatin, tadi saya dengar mungkin kebas dan juga kejang ni boleh ada penyakit-penyakit lain. Fatin mungkin boleh teruskan di sana. Syirah, saya rasa kan dekat rumah tu mungkin kakak-kakak tu dah ambil dah yoga mat tu, dia pun baring sama juga. Tak apa, kita buat sama-sama senaman ni. Tapi kita nak tanya juga kepada doktor. Kalau itu mungkin daripada segi senaman, tapi bagaimana untuk kita mengelakkan daripada kita mengalami kekejangan ataupun kebas ni doktor, dari segi pengambilan makanan, mungkin gaya hidup kita juga? Okey. Ini sekiranya kita berbincang berkenaan kejang dan mungkin dalam kategori ibu mengandung. Ya. Kenapa berlaku kekejangan dan kebiasaannya kenapa ibu mengandung yang selalu cerita pasal kejang? Betul. Okey, kerana nombor satu, dia membawa beban yang banyak. Daripada beberapa gram kepada beberapa kilo dalam masa 9 bulan. Betul. Jadinya dia kepenatan. Nombor dua, nutrition yang badannya ada telah diberikan kepada anak tu. Itu. Ya, dan nombor tiga, dia di samping membawa beban, dia pun banyak mungkin bekerja dan mungkin mengemas rumah. Dia banyak kehilangan air, berpeluh. Dan antara benda yang kita boleh buat adalah minum air dengan cukup dan kita boleh suplemen mungkin dengan susu dan bahan-bahan makanan yang
banyak khasiat. Okey. Okey doktor, tapi saya nak tanya juga kepada doktor untuk kebas tadi. Apa sebenarnya kalau doktor cakap kebas ni sebenarnya lagi bahaya daripada kekejangan ni? Apa agaknya simptom-simptom awal yang mungkin kita dapat kenapasi yang kita sebenarnya berpenyakit disebabkan kekebasan tu? Okey. Kebas ini adalah salah satu tanda awal warning yang mengatakan saraf itu terganggu. Mungkin tersepit. Bagi contoh, saraf di ke tangan ini tersepit disebabkan carpal tunnel syndrome. Tadi ada trivia tadi kan? Bukan kita trivia aja doktor, saya pun mengalaminya. Dan ini adalah salah satu daripada kesan industri kita sekarang. Mungkin beberapa menaip ke kan? Kebanyakan kita sekarang menggunakan komputer ataupun menggunakan peranti, handphone dan sebagainya. Jadinya ada risiko untuk saraf tu tersepit di pergelangan tangan. Terima kasih doktor. Dia bukan sebelah, dia dua-dua belah. Ya. Dia pesakit biasa selepas menaip akan merasa kebas, mungkin elektrik, rasa macam nyeri dan mungkin rasa sejuk-sejuk di situ. Betul. Dan perlu kita buat beberapa aktiviti yang kita boleh lakukan, mungkin regangan, berehat sekejap untuk memulihkan aliran darah ke sana. Okey, menarik. Sebenarnya ada lagi banyak doktor yang mungkin kita boleh kongsi kejap lagi. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga pandangan rakan-rakan kita, pandangan orang ramai di luar sana berkenaan dengan topik kekejangan dan juga kebas ni doktor. Jom kita sama-sama saksikan. Saya pernah rasa kejang sebab berjalan banyak, semalam berjalan banyak. So malam tu tidur memang rasa kejang. Tak boleh nak gerak kaki tu. Kalau gerak memang sakit. Saya kena duduk diam je. Saya selalu rasa kebas dekat bahagian kaki. Bila saya duduk terlalu lama. Bila bangun tu dia rasa macam semut sikit lah. Tapi selalunya saya takkan bergerak kalau kaki saya kebas. Saya akan duduk biar lama dulu baru saya bangun. Selalunya waktu sejuk-sejuk lah. Especially makin lama, makin akak tua, makin akak rasa kerap kejang tu. Selalunya kena kat kaki lah kan. Kalau akak, pengalaman akak sendiri, akak selalu kena kat kaki. So apa akak buat stretching je. Lama-lama dia hilang sendiri. Daripada pengalaman akak, memang lepas bersalin, akak kerap kena kejang. Sebab logically akak rasa sebab sejuk. Sebab tu orang tua-tua akan advise kita berpantang, bertungku, pakai stokin. Tu semua untuk elak sejuk. Sejuk itulah mungkin faktor utamanya. Baik, itu cerita dan juga pengalaman-pengalaman rakan-rakan kita di luar sana. Ada yang selalu kebas dekat kaki, kejang dekat kaki, kebas dekat tangan, kejang dekat tangan. Baik, betul. Tadi kita dah lihat teknik senaman untuk renggangan untuk kejang. Sekarang ni kita nak tahu juga teknik bila kita alami kebas. Encik Nabil, silakan. Okey, kebas. Alright. Kebas macam apa yang doktor katakan, kita boleh berlaku dekat tangan dan juga kaki lah. So kita akan go one by one lah. Okey, silakan. Alright, selalunya dekat tangan ni selalunya orang yang main komputer selalu, yang menaip apa semua, mungkin dia akan rasa kebas-kebas dekat jari ni lah. Okey, baik. Yes, kat jari, kadang dekat siku. Okey. Okey, so senaman yang saya akan ajar senaman yang sangat praktikal. Okey, saya boleh ikut ke? Boleh. Okey, baik. Alright. First is interliskan tangan macam ni seperti ni. Okey, pelan-pelan angkat, tarik nafas. Okey. Hembus. Sekali lagi. Alright, hembus. Okey. Ini senaman yang pertama. Yang kedua pula. Okey. Luruskan tangan, Faiz. Luruskan tangan. Okey, luruskan tangan. Pusing ke bawah. Pusing ke bawah and depakan dada. Depakan dada. So dia akan rasa stretch dekat atas dan juga sampai ke pertengahan jari. Okey. So dia akan relax. Satu relax, tarik nafas, hembus, tutup balik. So ini selalunya fokus untuk di bahagian atas lah. Maksudnya leher dan juga bahu lah. Okey. Alright. So untuk kaki pula, kalau kebas kat bahagian kaki biasanya, okey, Faiz, kita akan ke depan sikit. Okey, duduk kat ujung edge of the chair. Hujung kursi. Okey, baik. Right. Kaki luruskan dia. Alright. Luruskan kaki sambil tu mendadakan badan turun ke bawah sikit dan dia akan rasa stretch kat bahagian hamstring dan juga ke bawah sini. Okey. Kalau tak sampai, kalau tak sampai, okey. Asalkan adalah pergerakannya tu. Yes. Okey, baik. One more thing, kalau siapa yang suka pakai kasut high heels, kan, contohnya kan, so dia akan rasa senang tegang kat belakang betis ni pun. Ini pun senaman yang sangat bagus.
Okey, baik. Sama yang bagus. So buat dulu kaki lah. Okey, baik. Encik Nabil, selalunya kawan-kawan kita ni, diorang rajin bergurau. Kalau kita alami semut-semut ke, kebas-kebas ke, kalau kita tepuk sikit, kita mulalah tak boleh nak bergerak. Betul ke teknik tu untuk kita tepuk-tepuk? Boleh ataupun mendatangkan bahaya? Tepuk tu tidak memberi apa-apa impact sangat pun. Dia kalau ikut tepuk pun just goyang-goyang macam uli otot tu lah. Macam uli otot macam ni ke apa. Tapi tepuk-tepuk tu dia tidaklah memberi apa-apa impact sangat pun sebenarnya. Okey, baik. Fatin, sila apa dia? Tapi Cik Nabil, tepuk-tepuk tu boleh buat kita jadi marah sebenarnya. Boleh gaduh, Fatin? Betul kan? Tapi itu sebenarnya teknik yang boleh diguna pakai lah. Okey, kita dah selesai berkenaan dengan senaman apa yang sesuai, doktor ya. Kita nak tanya juga simptom ataupun penyakit apa yang mungkin terdedah kalau kita mengalami kekebasan ni, doktor? Okey. Bila kita berbincang berkenaan topik kebas, tak ada rasa, perkara yang pertama sekali akan kita pastikan adalah adakah pesakit menghidapi kencing manis. Salah satunya? Sebab ini adalah salah satu tanda-tanda akhir pesakit mempunyai kencing manis. Sebab semua deria rasa di jari dan di jari kaki itu sudah terganggu dia punya sarafnya dan pesakit tidak mempunyai deria rasa. Dan yang membahayakan ialah bila kita berjalan di rumah, kita terpijak kaca ataupun terlanggar kepada bucu dan sekiranya tidak mempunyai deria rasa, tak rasa, boleh luka dan mendapat jangkitan kuman. Yang itu yang bahaya. Jadinya sekiranya pesakit-pesakit kita di luar sana yang mempunyai kencing manis, kita perlu melakukan beberapa aktiviti yang kita boleh membantu diri kita. Dan sebagai Muslim, kita ambil air semayang 5 kali sehari kan. Ianya bila kita membasuh tangan dan membasuh kaki untuk mengambil air semayang itu, kita boleh periksa. Ada peluang untuk kita periksa tangan dan kaki yang kebas, yang tak ada rasa tu, tengok sama ada luka ataupun ada bahan-bahan kaca ataupun yang mungkin tertusuk ke anggota kita tapi yang kita tak rasa. Sebab ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Okey, maksudnya kita kena lebih orang kata pekalah dengan apa yang berlaku di sekitar anggota kita. Okey, doktor, ini secara ringkasnya soalan ini, kalau kebas di bahagian belakang tulang belikat, kenapa ya? Mungkin doktor boleh jawab. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, kebas, rasa semut-semut itu boleh disebabkan oleh saraf yang tersepit. Dan bila pesakit mengalami sakit bahu, sakit di belikat, ada kemungkinan saraf yang keluar daripada leher dan sendi yang di leher itu terganggu, yang menyebabkan sakit di bahagian belikat. Dan sekiranya sakit itu berterusan dan mengganggu kehidupan, contoh tak boleh nak buat kerja, saya rasa kita harus merujuk kepada doktor pakar. Okey, dapat rawatan Dapatkan rawatan. Okey. Syira pun ada soalan Sebenarnya ada banyak soalan-soalan daripada penonton-penonton kita, dan kalau dapat saya kumpulkan soalan-soalan ini, Fatin, antara yang kerap berlaku dan antara soalan yang paling banyak ditanya adalah, doktor, saya kerap kali kejang dan juga kebas bila saya bangun pagi. Kenapa tu, doktor? Kenapa, doktor? Bangun pagi je kejang, kebas. Okey. Secara amnya bila kita tidur, kita tak sedar diri. Macam tu sekali. Jadinya mungkin posisi kita, bila kita tidur tu dalam posisi yang tak betul. Betul. Dan antara faktor-faktor yang menyumbang kepada krem ni adalah mungkin tilam yang tak sesuai ataupun bantal yang kurang sesuai. Dan mungkin kita boleh cuba apa yang kita boleh buat, mungkin adjust bantal ataupun tilam tu. Sekiranya lepas bangun pagi ni masih sakit juga, kita boleh gunakan tuam panas. Ataupun kita mandi air yang panas supaya otot-otot tu panas dan darah tu boleh pergi ke sana, mengalir. Okey, doktor, betul ke kalau boleh dikaitkan juga kalau kita berlaku kekejangan ni, ada orang cakap kita kekurangan garam, adakah itu benar? Ya. Tetapi kita kena tengok konsep kurang garam tu dari segi
Sebagai contoh, sekiranya kita exercise keterlaluan, kita berpeluh dan bila kita berpeluh, banyak garam-garam yang keluar daripada badan dan kita perlu minum air yang secukupnya. Dan macam saya kata tadi, terutamanya kepada ibu mengandung. Mungkin dia buat kerja rumah dan mengemas rumah dan mungkin menjaga anak yang lain dan mungkin beliau kurang minum air. Dia ni sebab nak menjaga anak tu. Dan kalau boleh, minum air yang secukupnya. Okey, maksudnya pengambilan yang seimbang lah. Kita lakukan aktiviti rutin harian kita jangan lupa untuk minum air yang secukupnya. Okey, tadi doktor dah cakap pasal senaman, exercise. Kita nak tanya, apa agaknya exercise lain yang mungkin boleh dikongsikan, Syira? Okey Fatin, kita ada satu lagi senaman. Tadi kita dah sentuh tentang wanita mengandung lah, kita dah sentuh pelbagai sebenarnya, baru bangun pagi, kejang dan sebagainya. Tapi tadi saya ada sembang-sembang dengan Encik Nabil. Encik Nabil kata ada satu lagi yang kita selalu lupa, iaitu untuk kita panaskan badan atau untuk kita warm up sebelum kita lakukan aktiviti sukan, betul? Betul. Okey, baik. Antara apa kata orang regangan yang boleh kita buat untuk kita panaskan badan sebelum kita lakukan aktiviti sukan untuk kita elakkan berlakunya kram ni? Alright. Secara general memang kita apa-apa sukan kita nak buat ataupun aktiviti berat yang kita nak buat, kita kena start dengan regangan. Okey. Tak kisahlah bersukan pun, kadang kerja kuat pun kena buat dengan regangan dulu. Oh, okey. Alright. Okey. So, tapi saya akan kasihkan tips untuk exercise yang lebih general lah. Selalunya isu dia akan datang kat mana? Pinggang dan kaki. Okey. Okey, Faiz, untuk pinggang kita akan kangkangkan sikit. Alright. Okey. Tolak badan ke depan. Dia akan rasa stretch kat bahagian belakang ni. Okey. Alright. Okey, good. Okey, belakang. So, yang kedua itu satu. Okey. Sambil tu pegang pinggang, pusing, rotate ke kanan dan juga ke kiri. Okey, ini selalu orang kira 8, betul ke? 1, Betul, 2, 3, kira 4, 5, 8. Dia boleh 8 ke 10 boleh lah. Tapi yang penting, bila buat tu kita jangan buat main-main. Kita betul-betul stres je. Kalau ada cikgu kat depan tu, ikutlah betul-betul. Kena ikut. Memang kalau kalau tarik tu. Okay, satu lagi yang selalu berlaku, kalau untuk atlet, dia akan cramp kat bahagian belakang betis ataupun hamstring lah. Okey. So sekarang dia orang lupa untuk buat senaman yang hamstring. So paling senang pun kalau time diri, kita just stretch kan. Macam tu, turunkan. Yes, macam ni. Cik Faiz tunjuk macam ni. Alright. Okay. So dia akan rasa dekat belakang betis dengan hamstring lah. Okay. So ini akan kurangkan dia punya risiko kram kecederaan ketika bersukan tersebut. Macam doktor kata tadi, ketika bersukan, kram kat bahagian kaki itu memang normal lah. So ini 3, actually banyak lagi Syirah senaman. Okay. Banyak lagi. Kalau masa lagi banyak exercise kita boleh tunjuk. Okay. Tapi this is a very general one yang kita mungkin berguna untuk semua. And kalau boleh, bila kita buat tu, kita kena buat secara fokus dan kalau boleh serius lah ketika buat regangan tu. Bersungguh-sungguh lah kalau kita buat. Betul tu, Syirah. Baik, Encik Nabil, terima kasih banyak atas tips yang dikongsikan dan juga terima kasih juga Encik Faiz atas bantuan untuk hari ini. Okey, kita nak dengar juga Fatin, mungkin ada sedikit kata orang kesimpulan yang dapat kita dengarkan daripada doktor di sana. Silakan Fatin. Rasa tak puas pula dengan senaman Encik Nabil tu. Okey, tak apa. Kita dah kesuntukan masa, tapi kita nak tahu juga rumusan daripada doktor sendiri untuk kita mengelakkan daripada masalah kekejangan dan juga kebas ni, doktor. Okey. Pesanan saya kepada semua di luar sana. Satu, sayangilah diri anda sendiri lebih daripada mengharapkan kasih sayang daripada orang lain. Saya suka tu. Dan bila kita dah tahu kita ada permasalahan, kita cuba buat aktiviti yang seperti yang dicadangkan. Dan sekiranya masih tidak selesai, maka ambil tindakan buat rawatan. Kerana saraf ini adalah nyawa. Lagi cepat kita rawat, lebih selamat. Okey, baik. Maksudnya dekat sini kekejangan tadi melibatkan otot, kalau kebas melibatkan saraf. Okey, baik. Banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Nur Faizal Ahmad Bahuri, selaku pakar perunding bedah otak dan saraf Hospital Pakar KPJ Tawakal, dan juga Encik Nabil dan juga tadi bersama dengan kita tetamu Faiz yang berkongsi berkenaan dengan senaman ini. Harapnya kita dapat orang kata ada disiplin dalam kehidupan tu untuk kita lebih menjaga kesihatan kita. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian saya dan juga Syirah untuk anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
Masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Pastinya wanita dan kecantikan tidak dapat dipisahkan dan antara sebagai wanita lah kan, antara yang selalu dititik beratkan adalah penjagaan kuku. Kerana saya percaya penjagaan kuku yang baik adalah lambang kebersihan dan juga kecantikan diri. Dan trend zaman sekarang sama ada awak pengantin ke, awak bukan pengantin ke, kita orang perempuan ni memang suka sangat pakai inai, dapat kuku cantik-cantik macam tu. Dan bercakap mengenai inai ini, pastinya di sebelah saya adalah Puan Sharifah Furaiha, iaitu selaku pengasas Inai Republic. Assalamualaikum Puan, sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang ke studio Wanita hari ini. Thank you so much. Okey, baik Puan. Sebagai permulaannya, mungkin Puan boleh perkenalkan produk daripada pihak Puan dan juga bagaimana tercetusnya idea untuk Inai Republic ini. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Sharifah Furaiha, founder kepada Inai Republic, your trusted henna brand. So, terima kasih kepada hos kita yang cantik molek hari ini. So, sebenarnya Inai Republic ini adalah satu jenama inai moden yang pioneer sebenarnya, yang mana kita mengasaskan inai 100% premium daripada inai daun asli. Okay. So, dia adalah satu alternatif ya kepada nail polish sebenarnya. So, macam mana tercetusnya Inai Republic ni sebenarnya? Sebab Farah sendiri memang seorang yang sangat suka pakai nail polish. Tapi macam kita tahulah, kalau kita pakai nail polish ni, kita susah sikit nak solat. Betul. So jadinya bila tahun 2019 Farah ada try untuk innovatekan, modernkan inai ni. Bila Farah pakai, kita iklan dekat media sosial, rupanya ramai sangat orang nak pakai juga sebab mudah nak solat. Jadinya kat situlah tercetusnya Inai Republic ni. Tadi adalah merupakan one stop center yang mana kita ada inai, macam-macam jenis inai. Kalau you all tengok dekat sini kan, kita ada inai kuku, inai celup, inai ukir, inai kening, inai rambut, semua ada dengan function untuk merawat dan mencantikkan kuku. Okey, baik Puan. Apa agaknya keistimewaan produk daripada Inai Republic ini jika kita nak bandingkan dengan inai-inai dan juga lambakan inai di pasaran sebenarnya? Yes, sebab sekarang ni of course banyak lambakan inai-inai dekat pasaran. Tapi apa yang membezakan Inai Republic ni, Farah nak tegaskan, Inai Republic adalah satu jenama yang mana kita ada certified daripada UMT dengan kerjasama daripada Universiti Malaysia Terengganu. Inai kita ni memang dibuktikan secara klinikal telap air. Jadi kepada you all kat luar sana yang nak pakai inai tapi nak yang sah solat telap air, bolehlah cari Inai Republic. Bukan itu saja, kita juga berdaftar di 3 buah negara. Kita ada KKM Malaysia, kita ada HSA Singapura dan juga kita ada MOH untuk Brunei. Jadi totally selamat. 100% orang kata terbukti bebas bahan kimia berbahaya, tak ada kapur, tak adalah nak orang kata menggelembung kerosak kulit nanti, tak ada semua tu. Sebab dia adalah lab tested. So kat situ kita punya keistimewaan. Dan juga Inai Republic ni kita ada sampai 5 colours. Macam yang Farah pakai ni, color yang gelap kalau you all suka kan, kita ada color brown, maroon, black, kita ada color pink dan juga color merah. Okey, baik. Kalau kita lihat inai-inai yang Puan pakai ni memang sangatlah cantik dan saya difahamkan ia dihasilkan menerusi teknologi tinggi dan sebagainya. Mungkin kita boleh tunjukkan sedikit demo kepada penonton di luar sana. Jom. Okey, jom kita mulakan. Kita ke sini ya. So, sebenarnya Inai Republic ni kita ada in-house production yang mana kita menggunakan orang kata bahan-bahan yang berkualiti tinggi. So kita nak tunjukkan kepada you all. Ini dia hasil. Tadi kita punya model ni dah pakai inai celup. So kita nak tunjukkan hasil bila kita dah peel off. Ini warna merah sebenarnya. Okey. So inai celup jadi kepada pengantin-pengantin kat luar sana yang nak kahwin, yang nak jimat kan, bolehlah pakai inai kita ni you all. Sebabnya memang mudah sangat nak pakai. Seawal 10 ke 15 minit pun dah siap. 10 ke 15 minit 10 ke 15 minit pun sebab dia adalah inai moden. Okey, baik, ini hasilnya bila kita dah buka. Inilah hasil dia. Alright. So tak apa, kita akan tunjuk dengan you all macam mana cara kita nak mendemokan kat sini. Kita lapik dulu kan, nanti orang kata kena merah pula kan. Saya tengok dia punya paste kita memang sangat pekat ya sayang. Memang sangat pekat, so boleh dipkan. Alright, tunjukkan dekat kamera. Okey, dipkan. So macam itulah. Itu dia hasil dia. Semudah itu saja you akan dapat inai yang cantik. Dan tengok kat sini, ini adalah kita punya inai instant. Kalau macam yang nak berkahwin tu, boleh pakai 5 minit je dah siap. So Farah nak tunjuk satu lagi. Ini adalah inai kalau inai kuku.
Okay, kita boleh peel. Okay. Alright, kita boleh peel. Okay, kita boleh nampak koyakkan. tu. Kita koyak je macam tu. Terus you dapat inai yang cantik. Okey, baik Puan Farah, dalam kita memakai inai ini juga perlu kena dengan gayanya. Mungkin Puan Farah ada sedikit nasihat buat wanita-wanita di luar sana yang nak pakai inai tapi kena pada gayanya. Yes, so macam yang Farah bagi tahu, kita ada 5 warna. Jadi 5 warna ni siapa yang nak pakai? Jadi kalau you all nak tampil nampak lebih cerah, lebih berkeyakinan, you kena pakai inai-inai yang color macam gelap. Contoh color maroon or color merah. Dia akan pop upkan you punya skin nampak lagi fair, lagi cerah. And then kita ada juga, kita wanita ni ada macam-macam jenis. Ada yang introvert, ada yang extrovert. So introvert ni especially suri-suri rumah yang memang duduk dekat rumah saja, biasanya dia prefer untuk pakai inai yang color-color gelap. Contoh color brown, contoh color maroon. Kenapa? Sebab kita ada juga inai yang kita buat macam kita punya inai ni, ini adalah inai yang tahan lama sampai kuku tumbuh. So you all boleh grab untuk suri rumah sesuai. Sebab dia buat kerja-kerja rumah kan, mencuci semua, so dia tak nak inai yang memudar. Tapi kepada wanita-wanita yang berkerjaya, wanita-wanita yang selalu keluar jumpa orang, so biasanya this kind of wanita dia perlukan inai yang tukar-tukar. Ikut mood, ikut baju. So kita boleh pakai inai yang memudar ni, memudar secara natural. Kenapa? Sebab inai daun asli ni memang dia akan memudar. So kita ada color merah. Ni this one. Color merah, kita ada color maroon, kita ada color pink juga. So you guys boleh tukar sahaja ikut you punya mood. Okey, Puan Farah, saya difahamkan ada produk terbaru daripada Inai Republic, betul? Mungkin boleh jelaskan lebih lanjut. So insya-Allah pada 22 hari bulan ni kita akan launch satu produk terbaru kita, iaitu inai sabun kita yang berwarna hitam. Kat situ sebenarnya. Inai sabun kita yang warna hitam tu. Baik. So pada 22 hari bulan ni, so you all stay tune, dapatkan untuk merawat dan mencantikkan kulit kita, mencerahkan kulit kita juga. Sebab of course dia adalah di-infuse dengan bahan-bahan premium. We have niacinamide, kita ada arbutin, kita ada glutathione, kita juga ada activated charcoal dalam sabun kita. Maybe we can show a little bit of the product. Okey, mana satu tu Puan? Ini kot. Yes. Okey, silakan. Inilah dia. Orang kata teknologi pertama dekat Malaysia ni, sabun inai. Ni dia. Dia warna hitam ya, you all. Warna hitam. Baik. So boleh pakai dekat muka, boleh pakai dekat badan. Okey, baik. Puan Sharifah Furaiha selaku pengasas Inai Republic, terima kasih banyak-banyak atas penjelasan yang sangat baik saya kira, dan suri-suri rumah di luar sana berpuas hati dengan penjelasan Puan, insya-Allah. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana kerana kita ada satu lagi perkongsian sekejap saja lagi. Sebelum itu saya nak share sedikit. Untuk you all, saya nak dapatkan Inai Republic ni, boleh saja ke official page kami di FB, IG, TikTok di Inai Republic HQ, dan juga boleh ke website kami di inairepublic.com, ataupun dapatkan saja bersama dengan kita punya resellers kami. Dan you all, kita ada satu peraduan. Alright, baik Puan. Okey, terima kasih banyak Puan. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, terima kasih anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Okey, kita nak kongsikan sesuatu ini mungkin kegemaran ramai dalam kalangan penonton kita. Kita nak bersama dengan dua adik-beradik ini. Kita nak kenalkan terlebih dahululah. Kita bersama dengan Nurhaz Feni Abdul Pakar dan juga Nurhaz Fina Abdul Pakar. Kita panggil Nina dengan Nani. Nani dan juga Nina. Okey, baik. Kabarnya nak kongsikan berkenaan dengan talam berlauk. Okey, mungkin kita boleh tahu dulu apa bahan-bahan diperlukan. Bahan-bahan dia macam tepung gandum. Lepas tu kita ada tepung beras, tepung ubi. Kita ada gunakan sedikit gula dan sedikit garam. Okey, lepas tu kita ada pancuran air santan tu, kita kena didihkan dululah. Pancuran air santan yang dididihkan. Ya, betul. Kenapa kena didih? Supaya santan tu dia tahan lebih lama. Itu tipsnya. Okey, baik. Okey, tapi kan kalau kita selalu dengar cara berlauk, tapi ini talam berlauk. Mana dapat ilham ni, Nani? Ilham ni cuba-cuba ke, eksperimen ke? Sebab sebelum ni kuih ni pun jarang, dekat luar pun jarang kan, jarang orang jual kan. Jadi kita cuba, kita dapat idea untuk kekalkan kuih-kuih tradisi yang lama lah. Okey, saya nak tanya juga. Kalau tadi Nani dah cakap, kita nak tanya Nina. Sekarang ni kalau kita melihat kepada penjual-penjual ataupun pencipta kuih ni, mereka cipta banyak kuih-kuih yang viral, yang mungkin rare lah kan. Tapi anda berdua masih lagi memilih kuih tradisional untuk diketengahkan. Agak-agaknya kenapa tu? Sebab kuih tradisional ni dia tak lapuk di zaman.
Okey. Sentiasa ada permintaan. Sentiasa ada permintaan. Okey. Sehingga sekarang permintaannya bagaimana tu? Permintaannya alhamdulillah masih ada lagi. Dia patut tak kira usia. Budak pun saya setuju suka makan kuih tradisional juga. Setuju. Dan kalau kita tahu permintaannya bagaimana, kalau Nina dengan Nani sama-sama minat yang sama dalam mengusahakan kuih tradisional ni, bagaimana? Adakah anda melimitkan pesanan atau macam mana? Ada limit juga sebab kita nak jaga kualiti kuih. Oh, bagusnya. Sebab nanti kan bila buat terlampau banyak, dia punya rasa tu dah akan jadi lain nanti. Betul-betul. Ada nak tangan yang sedap juga buat kuih tradisional ni kan? Okay, kalau tangan kita mungkin tak pernah jadi lah. Jangan macam tu. Okey, baik. Ini adalah antara yang kuih talam berlauk yang dah siap. Kalau kita lihat, apa lagi yang boleh kita letak sebagai lauk di atasnya sebenarnya? Kita boleh letak udang kering. Kita boleh letak ayam ataupun daging. Setakat ini permintaan paling banyak adalah untuk daging. Oh, okey. Yang ini apa? Yang ini? Yang ini daging. Daging. Okey, kejap lagi kita boleh rasalah. Okey, Nina. saya. Ini untuk berapa, orang kata berapa kuantitinya untuk kita hasilkan ni? Yang ini 30 biji. Oh, banyak ni je? Kita tak perlukan banyak, apa kata orang, banyak bahan. Banyak bahan, banyak sukatan. Betul. Okey, dan mungkin boleh kongsikan jugalah di mana mereka nak dapatkan ataupun nak tengok kuih-kuih yang lain. Kalau tengok kat depan saya ni ada banyak kuih lain. Antaranya Syira? Seri muka. Kita pula. Kita ada seri muka. Ini apa ni? Yang ini apam Solo, inti kacang. Inti kacang merah. Inti kacang merah. Selain kacang merah, kita boleh buat coklat, kelapa, kaya boleh. Okey, baik. Dan ini pula? Ini nona manis. Nona manis. Semanis mereka. Nina, Nani, Nona. Sesuai lah tu. Okey. Dan ini Nina nak kongsikan. Ini proses kukusnya lah. Berapa lama? 20 minit. 20 minit. Okey. Tapi kalau berniaga taklah pakai ni Besar lagi lah Lama tu Fatin nak tunggu dia cerita ni. Cuan ni kena sapu minyak dulu. Okey. So kita dah sapu lah. Tak nak melekat dia. Kalau tak dia akan melekat lah. Okey. Tadi kita dah bancuh ni, kita kena tapis. Saya nak tolong Nina tapi saya tak ada sarung tangan. Tak apa. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada bentuknya, memang ini saja bentuk ke? Kalau kita nak request bentuk lain boleh? Boleh. Dia ada macam acuan lompang. Lepas tu yang ni acuan twister lah. Dia sebenarnya banyak acuan yang kita boleh pakai. Tapi nampak lebih menarik sekarang viral. Kita pakai yang ni lah. Acuan twister namanya. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Kalau banyak-banyak tahu awak suka yang mana, Syira? Saya suka seri muka, saya suka kacang merah, jangan bawa saya balik, suka nona manis. Saya suka dua ni sekali. Okey. Okey, baik. Mungkin boleh dikongsikan juga apakah Instagramnya atau Facebooknya kalau penonton di luar sana nak tengok apa lagi menu yang ada. Okey, kalau nak tengok saya punya Instagram, Nurhas Fedi lah. Okey. So dekat situ ada kuih seri muka, kuih lapis, kuih suji, kuih talam tok yo, kuih koci. Lepas tu kuih bokok ubi. Sedap tu Fatin. Tapi tak bawa. Dia ada barang tak bawa. Okey. Tapi ada buka kelas ke Nina, Nani? Tak ada lagi lah. Kita pun masih belajar lagi. Okey, dah berapa lama dah usahakan ni? 4 tahun. 4 tahun. Oh, lama juga 4 tahun. Memang secara orang kata full time ni lah. Ya, full time. Okey, jomlah. Fatin, saya pass kepada Fatin dulu. Nak tengok je kan. Fatin, bismillahirrahmanirrahim. Fatin rasa terlebih dahulu. Yang ni, ni sama kan? Sama. Cili tu kalau kita tak letak pun tak boleh kan? Saya pinjam Cili sudu tu kalau tak nak pun boleh. Kita berdasarkan kita punya ni lah cita rasa lah maksudnya. Okey Fatin, bismillahirrahmanirrahim Fatin. Mungkin juga boleh kongsikan tips untuk kita dapatkan hasil yang terbaik ni, Nani. Tips tu maksudnya kita kena belajar lah. Kita kena belajar untuk hasilkan kuih yang baik dan kualiti. Maksudnya adalah prosesnya. Akan ada hari yang tak jadi, betul? Memang itu biasa. Oh, itu perkara biasa. Okey, baik. Sedap Fatin? Sedap. Lagi satu. Daging tu. Kan? Kalau saya tak dapat bayangkan kalau yang udang tadi, lagi satu apa tadi? Udang. Daging. Udang dengan daging je. Ayam. Oh, sedapnya. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-duanya, Nina dan juga Nani atas perkongsian. Bolehlah tengok-tengok apa lagi yang mungkin disediakan oleh mereka. Dan esok hikayat perkahwinan, Syira. Ya, kita akan kembali dengan topik kita jangan kontrol pasangan. Tapi saya rasa kena juga kontrol. Kalau tak, kita tak tahulah pergerakan mereka. Bolehlah sikit-sikit secara sederhana. Tak apalah, esoklah kita bincangkan berkenaan dengan topik hikayat perkahwinan ini. Terima kasih kita nak ucapkan atas perhatian anda lebih sejam bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terus jaga diri anda. Setia bersama kami di Wanita Hari ini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.
Penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari